Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hidayatul Isma binti Sumadin akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu model salak untuk meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal dalam kalangan murid tahun 3 Ibnu Sina. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah menekankan 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Tetapi saya akan fokuskan tentang kemahiran menulis. KSSR menekankan binaan ayat yang betul, lengkap dan gramatis. Murid tahun 3 perlu diberi pendedahan awal tentang binaan ayat. Masalah akan lebih serius jika tidak menguasai binaan ayat berdasarkan gambar tunggal apabila murid melangkah ke tahap 2. Berdasarkan pemerhatian isu, refleksi PDPR telah saya jalankan iaitu wujud masalah ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa pandemik COVID-19. Dan murid juga berprestasi tinggi namun masih lemah dalam membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Guru mendapati murid ada masalah binaan ayat berdasarkan gambar tunggal tetapi tiada cara yang lebih efektif atau berkesan untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan pemerhatian analisis dokumen lembaran kerja, saya dapati bahawa murid-murid melakukan pelbagai kesalahan. Antaranya ialah siapa yang terlibat, kesalahan huruf besar dan huruf kecil, tiada huraian dan ayat yang terlalu mudah dan kesalahan ejaan serta menggunakan dialek di dalam binaan ayat berdasarkan gambar tunggal. Seterusnya, pemerhatian berdasarkan ujian pengesanan bahasa Melayu, saya dapati bahawa murid-murid yang berada di tahap cemerlang hanya 9 orang sahaja, manakala murid yang mendapat markah di tahap memuaskan dan pencapaian tahap minimum ada 4 dan 1 iaitu 5 peserta kajian. Jadi 5 peserta kajian ini saya akan jadikan sebagai peserta kajian di dalam kajian saya. Fokus kajian saya ialah masalah binaan ayat berdasarkan gambar tunggal dapat ditingkatkan melalui dengan model salak kerana model ini dapat meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal iaitu S untuk siapa, memberi nama kepada pelaku dalam gambar tunggal, A untuk aktiviti, menyatakan aktiviti atau perbuatan pelaku yang sedang dilakukan dalam gambar, L untuk lokasi di mana situasi sedang berlaku, A untuk pelaku menggunakan apa semasa melakukan aktiviti dan K untuk keterangan mengapa berlaku dan bila terjadi. Berdasarkan dijawal literatur iaitu Masni Muhammad Saidi dan Sui Sao Chun 2003, beliau telah menggunakan teknik SR8W1H di mana menggunakan latihan bina ayat menggunakan gambar bersiri. Seterusnya, Habsahnan pada tahun 2006 telah menggunakan teknik 4 wife and 1 husband dan Zaratun Nadira Ibrahim pada tahun 2012 telah menggunakan rumus SWOT iaitu simbol WAT, simbol itu menunjukkan watak, aktiviti dan juga tempat. Objektif dan persoalan kajian saya ialah objektif kajian meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal dalam kalangan murid-murid tahun 3 Ibnu Sina dengan menggunakan model salak. Soalan kajian, adakah kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal dalam kalangan murid tahun 3 Ibnu Sina dapat ditingkatkan dengan menggunakan model salak? Kumpulan sasaran iaitu Sekolah Kebangsaan di daerah Bagan Datuk. Murid-murid tahun 3 Ibnu Sina iaitu 5 peserta kajian, 4 murid lelaki dan 1 murid perempuan. Pencapaian akademik mereka lemah, beragama Islam dan berbangsa Melayu. Tindakan yang telah saya jalankan ialah perancangan di mana saya telah membina dan merancang intervensi model salak. Seterusnya, tindakannya melaksanakan intervensi model salak dalam 4 aktiviti iaitu aktiviti pertama iaitu menggunakan nota model salak, aktiviti kedua membina ayat asas, aktiviti ketiga membina ayat kompleks dan seterusnya aktiviti keempat membina ayat tahap tinggi salak. Pemerhatian pula, saya telah memerhatikan tahap pencapaian murid dalam kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Dan seterusnya saya telah melaksanakan refleksi di mana saya telah mengenal pasti kelemahan dan kekuatan serta mencadangkan penambahbaikan. Tindakan yang telah saya jalankan adalah berdasarkan Kitaran Model Penyelidikan Tindakan Kurt Lewin 1946. Pelaksanaan tindakan iaitu fasa 1, minggu 1 saya telah melaksanakan ujian pengesanan bahasa Melayu.
Minggu 2 saya telah mengenal pasti peserta kajian. Dan fasa 2, minggu 1 saya telah melaksanakan ujian awal, minggu 2 saya telah melaksanakan aktiviti 1 dan 2, minggu 3 aktiviti 3 dan 4 dan minggu 4 saya telah melaksanakan ujian akhir. Di sini ialah pelaksanaan model salat yang telah saya jalankan, aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3 dan aktiviti yang keempat. Di mana aktiviti 1 saya telah melaksanakan pengedaran nota model salat dan aktiviti kedua saya telah memberikan mereka jadual bagaimana melaksanakan model salat. Nota model salat saya telah berikan kepada murid-murid yang terlibat, iaitu di mana 1, saya akan menerangkan tentang bagaimana model salat dijalankan. S untuk siapa, A untuk aktiviti, L untuk lokasi, A untuk alatan dan K untuk keterangan. Seterusnya, murid-murid akan meneliti gambar tunggal yang disediakan. Seterusnya, yang ketiga, mereka perlu meletakkan nombor 1 hingga nombor 5 pada gambar tunggal yang disediakan. Dan pada tahap yang seterusnya, mereka perlu membina ayat asas berdasarkan gambar tunggal yang disediakan, iaitu SAK, siapa, aktiviti dan K untuk keterangan. Seterusnya, mereka akan meneruskan ke tahap ayat yang lebih kompleks, iaitu SALK, iaitu SALK, siapa, aktiviti, lokasi dan keterangan. Apabila mereka telah menguasai ayat kompleks, mereka akan terus ke tahap yang seterusnya, iaitu membina ayat tahap tinggi salat, iaitu siapa, aktiviti, lokasi, alatan dan keterangan. Kaedah pengumpulan data, iaitu saya telah menggunakan analisis dokumen lembaran kerja, ujian awal dan ujian akhir serta melaksanakan temu bual sebelum dan selepas melaksanakan kajian tindakan. Berdasarkan analisis data lembaran kerja, dapat dilihat di sini graf analisis lembaran kerja salat berlaku peningkatan bagi peserta yang dapat dilihat di sini bahawa terdapat penambahan atau peningkatan markah berdasarkan kesemua peserta kajian yang terlibat. Berdasarkan analisis data ujian awal dan ujian akhir juga, dapat di sini dilihat perbandingan markah pada ujian awal dan ujian akhir juga berlaku peningkatan markah yang berbeza. Di sini juga saya telah melaksanakan analisis data di mana ujian awal dapat dilihat di sini. Contohnya peserta kajian pertama, ujian awalnya mendapat 5 markah sahaja, tetapi di akhir kajian beliau mendapat ujian akhir iaitu 8 markah. Berdasarkan analisis data temu bual, sebelum model salat diperkenalkan, 2 daripada 5 peserta kajian kurang mahir dalam memina ayat berdasarkan gambar tunggal. Seorang daripada 5 peserta kajian pula masih belum memahami konsep sebenar binaan ayat. 4 daripada 5 peserta kajian memahami cara untuk membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Seorang daripada 5 peserta kajian menyatakan model salat dapat meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Dapatan kajian hasil triangulasi data daripada ketiga-tiga instrumen iaitu ujian awal, ujian akhir, analisis dokumen dan temu bual menunjukkan bahawa model salat berjaya meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Perbincangan kajian ini menyokong dapatan kajian Suzana Sazali 2010, persamaan dengan hasil kajian oleh Iskandar Muda Ishak 2005 dan kajian rumus Zahratul Nadirah Ibrahim pada tahun 2012. Rumusan dan refleksi bagi murid dapat memperbaiki binaan ayat berdasarkan gambar tunggal, meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Murid dapat membina ayat-ayat karangan dengan lebih baik. Bagi pihak guru pula, guru dapat melaksanakan model salat kepada murid-murid, memberi satu kaedah untuk para guru meningkatkan kemahiran membina ayat murid di dalam kelas masing-masing dan membantu guru mengajar murid membina ayat dengan cepat dan efektif, serta kepada sekolah pula dapat meningkatkan penguasaan mata pelajaran Bahasa Melayu bagi penulisan bahagian A dan meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu. Cadangan kajian lanjutan dikembangkan khususnya murid yang berprestasi lemah, dikembangkan kepada murid-murid tahun 1 hingga tahun 6.
Digunakan juga untuk semua para guru khususnya yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga kepada guru-guru mata pelajaran lain. Khususnya kepada pengkaji atau penyelidik lain membuat kajian tentang penguasaan tanda baca iaitu huruf besar dan huruf kecil dalam menulis ayat, serta dapat memberi kesan pencapaian markah murid kerana tidak memenuhi kriteria binaan ayat yang lebih cemerlang. Kesimpulannya, model salak membantu murid meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal, serta dapat mempelajari model salak secara ansur maju, dan ayat ini juga tidak terlalu kelihatan stereotip, keyakinan diri guru dan murid tinggi serta mencapai objektif kehendak soalan. Sekian, terima kasih.